Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zihan Mustafa, Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya ingin berkongsi dengan anda tentang keperluan pendaftaran dan notifikasi ubat, suplemen dan kosmetik. Kita sering mendengar berita tentang produk-produk kesihatan dan kosmetik yang mengandungi bahan terlarang di media massa dan media sosial. Tahukah anda, di Malaysia, semua ubat perlu berdaftar dan kosmetik pula perlu dinotifikasikan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pendaftaran ubat dan proses notifikasi kosmetik adalah melalui bahagian Regulatory Farmasi Negara atau nama lainnya National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA. Ubat berdaftar telah dianalisis dan diuji dari aspek keselamatan, kualiti dan keberkesanannya. Ubat berdaftar adalah selamat dan telah melepasi ujian had logam berat seperti merkuri dan plumbum serta bebas daripada mikroorganisma. Produk-produk tradisional yang berdaftar pula telah dipastikan tidak mengandungi sebarang ubat terkawal. Ubat berdaftar adalah berkualiti kerana ubat tersebut dikilangkan di premis yang mendapat lesen daripada NPRA dan pengilang turut mempunyai sijil amalan pengilangan baik ataupun good manufacturing practice. Kajian saintifik dan klinikal untuk membuktikan keberkesanan ubat hanya dijalankan ke atas ubat terkawal. Tiada kajian klinikal dijalankan ke atas produk tradisional. Oleh itu, produk tradisional tidak dibuktikan keberkesanannya. Walau bagaimanapun, bagi ubat tradisional yang berdaftar, kualiti dan keselamatan ubat tersebut adalah terjamin. Dua ciri ubat yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah nombor pendaftaran dan label keselamatan hologram. Nombor pendaftaran ubat boleh dilihat pada kotak atau pembungkusan luar ubat. Setiap nombor pendaftaran bermula dengan huruf MAL diikuti dengan 8 digit dan huruf A, X, T atau N. Huruf pertama selepas 8 digit menerangkan kategori ubat tersebut. Nombor pendaftaran ubat-ubatan dengan huruf A menunjukkan ubat tersebut merupakan ubat terkawal. Nombor pendaftaran ubat-ubatan dengan huruf X menunjukkan ubat tersebut merupakan ubat am. T pula bermaksud ubat tersebut adalah sediaan tradisional, manakala N adalah untuk suplemen kesihatan. Selain nombor pendaftaran, setiap pembungkusan ubat berdaftar perlu mempunyai label keselamatan hologram. Label keselamatan hologram ini sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa bagi memastikan ketulinan produk serta menjamin keselamatan pengguna. Sekarang saya ingin berkongsi tentang produk kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang bertujuan untuk digunakan pada bahagian luaran tubuh badan atau gigi dan member mukus mulut. Semua produk kosmetik perlu dinotifikasi kepada Kementerian Kesihatan Malaysia melalui NPRA. Syarikat yang memohon notifikasi produk kosmetik bertanggungjawab memastikan produk adalah selamat, berkualiti dan terjamin ketulinannya. Produk kosmetik yang bernotifikasi diberikan nombor notifikasi kosmetik. Nombor notifikasi kosmetik dimulakan dengan NOT, diikuti dengan 9 digit dan diakhiri dengan huruf K. Nombor notifikasi kosmetik tidak wajib dicetak pada label atau kotak pembungkusan kosmetik. Walau bagaimanapun, status notifikasi produk kosmetik boleh disemak melalui laman web NPRA. Tempoh sah notifikasi adalah selama 2 tahun dan perlu diperbaharui semula oleh pihak syarikat sebelum tempoh sah tamat. Semakan status pendaftaran ubat-ubatan dan status notifikasi kosmetik boleh dilakukan melalui laman web NPRA atau aplikasi NPRA Product Status yang boleh dimuat turun secara percuma ke dalam telefon pintar. Jom kita lihat beberapa isu berkaitan ubat dan kosmetik di Malaysia. Pertama, terdapat pelbagai ubat tidak berdaftar dan ubat yang dicampur dengan bahan terlarang telah dikesan dijual dalam pasaran. Terdapat ubat-ubatan yang tidak berdaftar dan dicampur dengan ubat terkawal seperti steroid dan non-steroidal anti-inflammatory drug atau NSAID, sildenafil serta analognya. Pengambilan steroid, NSAID dan sildenafil tanpa kawalan boleh mengakibatkan kesan mudarat.
biasanya ubat-ubatan ni dicampur dalam produk tradisional bagi mempercepatkan kesan sesuatu produk. Steroid selalunya ditemui pada produk yang dikatakan mampu menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Contoh steroid yang biasa dicampur ialah prednisolone dan dexamethasone. Ubat terkawal dari kumpulan NSAID sering dikesan dalam ubat tidak berdaftar untuk merawat sakit-sakit sendi. Contoh NSAID yang dicampur ialah diclofenac dan phenylbutazone. Sildenafil sering dicampur dalam produk perangsang seks tradisional dan produk makanan seperti kopi pracampur dan gula-gula. Contoh ubat perangsang seks lain ialah tadalafil, vardenafil dan analog bagi sildenafil seperti homosildenafil dan acetaldenafil. Antara kesan mudarat pengambilan steroid tanpa kawalan ialah peningkatan berat badan serta risiko obesiti disebabkan oleh selera makan yang bertambah. Muka menjadi bulat atau moon face, lemah sistem imun dan mudah dijangkiti penyakit, luka lambat sembuh, tulang menjadi rapuh. Kesan mudarat akibat pengambilan NSAID tanpa kawalan pula termasuklah pedih ulu hati, ulcer dan pendarahan perut serta kerosakan buah pinggang. Sildenafil digunakan untuk merawat masalah fungsi seksual seperti mati pucuk atau erectile dysfunction. Pengambilan sildenafil tanpa pengawasan doktor boleh mengakibatkan kesan seperti berdebar-debar, sawan dan kerosakan salur darah pada alat sulit. Sibutramine adalah ubat anti-obesiti yang merencat selera makan seseorang. Penggunaan sibutramine telah diharamkan di Malaysia sejak tahun 2010 kerana didapati berisiko menyebabkan kegagalan fungsi jantung dan strok. Biasanya sibutramine dicampur dalam ubat pelangsing tradisional yang tidak berdaftar. Produk kosmetik turut dikesan dicampur dengan bahan terlarang oleh pengeluar yang tidak bertanggungjawab. Tindakan ini dilakukan untuk memberi kesan segera bagi menarik minat pengguna untuk membeli produk tersebut. Produk kosmetik seperti krim pemutih adalah produk yang berisiko dicampur dengan merkuri atau hidroquinone bagi mendapatkan kesan pemutihan dengan segera. Penggunaan merkuri boleh menyebabkan kegagalan fungsi organ utama seperti buah pinggang, masalah saraf dan juga keguguran. Hidroquinone pula boleh menyebabkan masalah pengkelupasan kulit yang teruk, kulit terbakar, kanser kulit dan sawat. Tretinoin biasanya dicampur ke dalam krim jerawat. Namun penggunaan tretinoin tanpa pengawasan doktor boleh mengakibatkan alahan pada kulit, keguguran bayi dan masalah mental. Penyalahgunaan ubat-ubatan juga merupakan satu isu pada masa kini. Sebagai contoh, penyalahgunaan ubat tranexamic acid. Tranexamic acid merupakan ubat yang digunakan secara sah untuk menghentikan pendarahan. Bagaimanapun ubat ini sering disalahguna untuk tujuan memutihkan kulit. Penggunaan tranexamic acid tanpa pengawasan berisiko menyebabkan kesukaran bernafas dan pembekuan darah yang berterusan. Tranexamic acid tidak boleh diambil oleh wanita hamil atau sedang menyusukan anak dan pesakit yang mengalami masalah pembekuan darah. Selain ubat tranexamic acid, misoprostol turut disalahguna. Misoprostol adalah ubat yang dahulunya digunakan secara sah dalam rawatan ulcer perut. Walau bagaimanapun, pendaftarannya telah dibatalkan pada tahun 2016. Kini ubat ini tidak berdaftar dan tidak boleh dijual di Malaysia. Ubat misoprostol biasanya disalahguna sebagai ubat untuk menggugurkan kandungan dan kini dijual secara haram dalam talian. Penggunaan tanpa pengawasan doktor boleh menyebabkan rahim terkoyak, pendarahan tidak normal dan membawa maut sekiranya tidak dirawat. Suntikan vitamin C dan glutathione tidak diklasifikasikan sebagai kosmetik. Penggunaan suntikan tanpa pemantauan doktor memberi risiko keradangan pada tempat suntikan. Jika suntikan dikendalikan oleh individu yang tidak bertauliah, jangkitan boleh berlaku sekiranya teknik suntikan adalah tidak steril dan berkemungkinan cecair mengandungi serpihan kaca daripada ampul. Penggunaan vitamin C secara berlebihan boleh meningkatkan risiko terbentuknya batu karang pada buah pinggang. Produk palsu atau tiruan adalah salah satu isu yang perlu dipandang serius. Produk palsu biasanya mempunyai pembungkusan yang hampir sama dengan bungkusan produk yang sebenar.
Produk palsu mungkin tidak mempunyai kandungan bahan aktif atau mempunyai bahan aktif yang salah atau mempunyai bahan aktif tetapi pada sukatan yang salah. Bahagian penguatkuasaan farmasi giat menjalankan tugas-tugas dan aktiviti penguatkuasaan bagi memastikan produk tidak berdaftar tiada dalam pasaran Malaysia. Walau bagaimanapun, matlamat ini tidak dapat dicapai tanpa penglibatan pengguna. Sekiranya masih terdapat permintaan pengguna bagi produk kesihatan yang tidak berdaftar, produk tersebut akan terus berada di pasaran negara kita. Selain itu, semua iklan berkaitan ubat-ubatan dengan tuntutan perubatan atau iklan perkhidmatan kesihatan yang dipaparkan di semua medium periklanan perlu mendapat kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia. Langkah ini bagi memastikan pengguna mendapat maklumat pada iklan yang sahih dan boleh dipercayai. Semua iklan yang telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat akan diberikan nombor kelulusan KKLIU yang perlu dipaparkan. Iklan ubat atau perkhidmatan kesihatan yang diluluskan dalam bentuk audio pula akan menyatakan iklan ini telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Berikut adalah iklan yang tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui semua medium periklanan seperti media massa, media sosial dan papan iklan. Iklan ubat berkaitan rawatan, pencegahan dan diagnosis bagi 20 jenis penyakit dalam jadual Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956. Contohnya diabetes, darah tinggi, kanser dan lain-lain. Iklan ubat pencegahan kehamilan ataupun pengguguran kandungan. Iklan bagi meningkatkan keadaan fungsi buah pinggang atau jantung. Iklan meningkatkan fungsi atau prestasi seksual. Iklan yang menggunakan perkataan seperti mujarab, dijamin, berkesan, ajaib, tiada kesan sampingan dan seumpamanya. Iklan dengan tanggapan imej profesion atau individu memakai kod putih atau stetoskop. Iklan produk kosmetik dan produk makanan dengan tuntutan perubatan. Iklan ubat yang memberi jaminan keberkesanan dan juga iklan ubat kurus yang tidak menyarankan keperluan diet yang seimbang dan senaman yang berterusan. Pastikan ubat mempunyai kedua-dua ciri ubat berdaftar iaitu nombor pendaftaran dan label keselamatan hologram sebelum anda membeli atau mengambilnya. Semak nombor notifikasi produk kosmetik sebelum membuat sebarang pembelian. Ingat, pastikan anda mendapat nasihat daripada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat. Hanya percaya kepada iklan ubat yang diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis penjual, testimoni pengguna atau tuntutan perubatan yang tidak munasabah dalam iklan tanpa kelulusan Lembaga Iklan Ubat. Semak status pendaftaran dan status notifikasi produk kosmetik sebelum membeli. Jangan beli atau guna ubat-ubatan yang tidak berdaftar atau kosmetik yang tidak bernotifikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jangan beli ubat terkawal iaitu ubat dengan nombor pendaftaran MAL dengan huruf A secara atas talian atau di media sosial. Jangan beli ubat daripada penjual yang diragui. Contohnya penjual-penjual di kaki lima, pasar malam, penjual di media sosial ataupun dari luar negara. Diharapkan informasi yang diberikan tentang keperluan pendaftaran dan notifikasi ubat, suplemen dan kosmetik ini dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya sepanjang sesi ini.